Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar. Apa khabar semua? Saya harapkan kamu dalam keadaan yang sihat sihat bersama dengan keluarga kamu. Jadi hari ini kita berjumpa sekali lagi dalam kelas PDP online seni visual tingkatan 1. Baiklah pelajar. Pada minggu lepas kita telah masuk di bawah tajuk fungsi garisan. Jadi kita masih lagi di bawah tajuk garisan. Sebelum kita nak masuk ke tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk rupa, kita nak habiskan sedikit lagi tentang tajuk-tajuk kecil bawah tajuk garisan. Okey pelajar. Jadi pada minggu lepas beberapa orang pelajar telah membuat latihan yang saya berikan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada pelajar yang telah membuat latihan yang diberikan dan sedikit komen dan penambahbaikan bagi latihan yang telah kamu buat. Okey. Jadi antara pelajar yang telah membuat latihan untuk minggu lepas ialah Nur Afina. Nur Afina. Jadi Nur Afina telah menghasilkan rupa dan bentuk geometri. Okey. Saya nak komen sedikit dari segi rupa. Saya nak beri pujian. Jadi rupa yang dihasilkan nampak sempurna. Okey. Ada 3 rupa iaitu rupa geometri bulat, segi 4 dan segi 3. Kemudian pergi ke bawah bentuk rupa menjadi bentuk. Okey, kalau dapat dilihat ton pencahayaan terang dan gelap. Okey. Jadi dari segi bayang kena perbaiki sikit sebab nampak macam bayang tu dia menghala ke atas kan, nampak macam sepatutnya bulat. Bayang ni dia di bahagian rata di bahagian tapak bawah ni, tidak terpancar ke atas. Dari segi kamu aplikasikan jalinan untuk mendapatkan kesan terang dan gelap, menampakkan sikit bentuk dia. Jadi boleh perbaiki lagi dari segi bentuk segi 4 ni menjadi bentuk kubus. Okey, perbaiki lagi dari segi jalinan dia sebab tak nampak kawasan yang terang dan gelap, hanya nampak rupa luaran dan bentuk, tapi jalinan dia kurang nampak. Kena tambahkan lagi garisan-garisan condong, aplikasi garisan untuk menimbulkan terang dan gelap. Sama juga dengan bentuk kon ni. Bentuk kon ni perbaiki lagi dari segi pencahayaan, ton terang dan gelap. Jadi tahniah pada Nur Afina kerana telah dapat menghasilkan tugasan dengan baik. Jadi untuk hari ini pelajar, kita nak masuk sedikit di bawah tajuk kecil teknik penghasilan garisan. Okey pelajar, untuk teknik penghasilan garisan, teknik ni maksudnya apa? Cara kita nak membuat garisan.
Ada beberapa teknik yang boleh kamu lakukan bagi penghasilan garisan. Antaranya ialah capan, capan. Capan, teknik canting, teknik titik, collage, jahitan dan anyaman. Okey. Teknik capan ni dia menggunakan selalunya dia menggunakan kalau masa sekolah rendah kamu pernah belajar, cikgu ada arahkan kamu untuk bawa kentang, kemudian apa? Pelepah pisang, daun, kemudian kamu warnakan pada bahagian permukaan daun ataupun kentang yang kamu bawa tu, kemudian kamu tekapkan pada kertas. Kemudian hasil tekapan tu akan menimbulkan bentuk ataupun rupa. Kalau kamu gunakan kentang, nampaklah permukaan kentang. Jadi itu adalah capan. Canting. Okey. Teknik canting ni dia menggunakan di bawah tajuk batik. Canting ni dia di bawah tajuk batik. Canting dia menggunakan peralatan mencanting batik. Jadi dengan menggunakan teknik canting pun boleh menghasilkan garisan. Kemudian titik. Teknik titik ni okey, kita zoom sekejap. Dia kamu seolah-olah buat dot titik secara berulang. Kemudian dia akan, pengulangan titik tu akan membentuk rupa bagi sesuatu objek. Jadi pengulangan titik yang kamu buat tu akan menghasilkan rupa dan bentuk objek. Kemudian collage. Okey, collage ni adalah tampalan kertas, sama ada kertas warna, kertas surat khabar, majalah dan sebagainya. Hasil tampalan tersebut dia akan mewujudkan garisan. Kemudian teknik jahitan. Jahitan ni menggunakan benang di atas kain lah kan, di atas permukaan fabrik. Ini pun boleh menghasilkan garisan. Dan teknik anyaman. Teknik anyaman ni adalah tindanan. Tindanan kalau yang ni namanya adalah anyaman kelarai. Anyaman kelarai. Dia bersilang-silang antara satu sama lain. Dan ini pun, teknik anyaman ni pun antara salah satu teknik penghasilan garisan. Okey. Jadi faham pelajar Okey, ada 6 teknik penghasilan garisan yang terdapat dalam buku ni. Jadi seterusnya okey. Jadi kita sudah habis di bawah tajuk garisan. Dan sedikitlah untuk aktiviti hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu nak tunjukkan kamu hari ini kita akan membuat objek geometri. Kita masih lagi di bawah tajuk garisan dan kita punya tema kita adalah masih lagi objek geometri. Hari ini kita akan membuat penggabung jalinan. Kita nak gabungkan susunan objek geometri itu dalam satu ruang dan objek geometri itu terhasil melalui gabungan rupa, bentuk dan jalinan. Okey, sama-sama kita saksikan sedikit tutorial yang saya telah buat.
Jadi pelajar, uh, bagi aktiviti ini, alat dan bahan yang digunakan ialah alat adalah pensel, bahan yang digunakan adalah kertas lukisan. Kalau kamu tak ada kertas lukisan, boleh gunakan kertas A4, pembaris dan pemadam. Okey, itu saja. Jadi untuk permulaan, kamu buat bahagian sudut seolah-olah macam objek tu berada di atas meja. Jadi gunakan pembaris, kamu buat satu garisan untuk dapatkan gambaran seolah-olah objek geometri ini berada di atas meja di sudut dinding. Okey. Okey, seterusnya pelajar, apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu lukiskan rupa bagi objek geometri ini, rupa segi empat. Kemudian rupa ni selari, dia selari dengan garisan pada sudut meja ni. Kalau kamu tengok, dia selari. Untuk garisan tepi ni sama, garisan yang ni dan garisan yang melintang pun sama, dia punya sudut dia. Kemudian lepas kamu dapat rupa dia, kamu wujudkan bentuk dia. Wujudkan bentuk ni, kamu tambahkan bahagian garisan atas ni untuk kamu bina objek geometri ni. Okey pelajar, setelah kamu dapat rupa dan bentuk yang sempurna, kamu padam bahagian-bahagian yang tidak perlu, bahagian latar belakang ni. Kalau dah ada objek dekat bahagian depan, jadi dekat belakang garisan dia dah tak nampak lah. Jadi kamu padam garisan bahagian yang melintang ni.
Jadi objek seterusnya, pada bahagian atas bentuk kubot ini, kamu tambahkan lagi satu objek, iaitu sfera. Kamu buat seolah-olah objek sfera tu dia berada di bahagian atas objek kubus ni. Gunakan teknik yang saya ajar minggu lepas. Kamu buat dia punya kotak sebagai panduan, kemudian lepas kamu dapat bentuk bulat tu, padam kotak tu sebagai panduannya. Okey, selesai kamu membuat rupa dan bentuk objek geometri ni seperti biasa, kamu masukkan garisan sebagai jalinan dan tentukan arah cahaya untuk kamu tentukan arah terang dan gelap. Kemudian arah bayang, mana kawasan yang tak kena cahaya, pastikan lorekkan dia tu gelap untuk timbulkan kawasan yang bayang, kawasan terang dan gelap. Jadi kawasan yang terang dan gelap tu, tone pensel dia, untuk kawasan yang gelap, tone pensel dia kena lebih banyak lah, kena lebih gelap. Jadi pelajar, untuk pensel yang kamu gunakan, kamu boleh gunakan sama ada pensel 2B ataupun pensel mechanical, mechanical 2B.
Pelajar, kamu boleh gunakan pelbagai garisan. Garisan yang saya gunakan ni garisan condong. Tapi tengok keadaan juga. Bila kamu lukis di permukaan yang menegak, boleh gunakan garisan menegak dan melintang. Ikut kesesuaian. Kamu boleh pelbagaikan teknik garisan tu. Boleh campur, boleh pelbagaikan. Pastikan jalinan tu dapat menimbulkan bentuk objek tu. Maknanya kamu kena kualiti garisan terang gelap tu kamu kena pelbagaikan. Nampakkan bentuk objek tu timbul. Mana perlu kawasan yang gelap, tambahkan tone gelap pensel tu. Jalinan ni kamu kena tambah. Seterusnya jalinan pada objek cone. Sama juga gunakan garisan condong. Dan boleh juga gunakan garisan yang pelbagai, silang pangkah. Ikut kesesuaian. Okey, seterusnya pelajar, pada bahagian latar belakang ni, background, kamu masukkan juga jalinan pensel, tapi sekadar untuk menampakkan sudut ruang tersebut. Gunakan teknik garisan yang pelbagai, ikut keadaan. Untuk bahagian belakang dinding tu, boleh gunakan garisan menegak.
Okey, bagi bahagian tepi dinding, tepi dinding ni boleh gunakan garisan condong buat pengulangan supaya nampak perbezaan antara dinding belakang dan dinding tepi. Dan akhir sekali kamu buat juga kawasan di bahagian lantai ni, gunakan garisan melintang. Dinding belakang garisan menegak, tepi garisan condong dan bawah ni garisan melintang. Pastikan bahagian yang gelap ni kamu tambahkan tekanan pada pensel, tambahkan tone dia. Jadi itu saja Fajar yang kamu perlu lakukan. Itu aktiviti untuk minggu ni. Jadi jika ada sebarang masalah, kamu tanya saya, kamu boleh mesej saya ataupun boleh tanya dalam grup. Jadi kita akan berjumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Saya harap kamu dapat buat latihan ni, dan ada sebarang masalah hubungi saya dalam grup ataupun private. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.